Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberikan kesempatan untuk berada di dalam segmen Ibrah ini bagi mengungkapkan cerita-cerita orang-orang sukses di dalam Al-Quran. Dan sebenarnya di dalam Al-Quran ini, Siti, bukan sekadar cerita orang-orang sukses sahaja dirakamkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga orang-orang yang gagal, supaya kita mempunyai dua model dan kita boleh membuat pilihan yang betul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang syurga, Allah juga menerangkan tentang neraka, supaya kita jelas pilihan apa yang perlu dibuat bila datang saatnya kita berdepan dengan hari akhirat. Setengah-setengah motivator yang saya belajar daripada mereka berkata, apabila kita nak buat vision scoreboard ataupun kita nak buat wawasan diri, kita kena tulis apa yang kita nak. Kita jangan tulis apa yang kita tak nak. Sebab dibimbangi kalau kita tulis apa yang kita tak nak. Contoh, kita nak dapat straight A, tapi kita kata saya 2 tahun daripada sekarang saya tak nak B dalam sejarah, contohnya kan. Jadi dia jangan tulis tak nak B dalam sejarah tu, sebab nanti dapat B. Ini yang dia ajar kepada saya lah. Tetapi Al-Quran dia tidak macam tu. Al-Quran menyatakan apa yang ke mana yang perlu kita pergi, dan dengan detail dan terperinci Allah Subhanahu wa taala memperincikan tentang syurga, iaitu mesti kita pergi. Dan pada masa yang sama, wawasan di dalam Al-Quran ini juga Allah Subhanahu wa taala perincikan juga tentang neraka. Memang kita tak nak pergi ke sana, tetapi Allah menceritakan dengan detail tentang neraka supaya kita tak jadi macam satu cerita ni. Sekadar satu cerita sahajalah, Siti. Seorang penceramah ketika berceramah kepada satu kumpulan pelajar, dia bertanyalah kepada pelajar-pelajar ini, siapa yang nak masuk ke syurga? Maka semua pelajar angkat tangan. Ada satu pelajar tak angkat tangan. Peliklah, si penceramah ini, adakah budak ni tak faham ke? Atau bagaimana kan? Maka diolahlah soalan itu dalam bentuk yang berbeza. Siapa yang tak nak masuk neraka? Maka diangkatlah seluruh pelajar-pelajar tangan mereka, tapi budak yang sama masih tak angkat tangan. Maka peliklah si penceramah ini, kenapa budak ni tak angkat tangan? Bila ditanya kepada budak ini, kenapa kamu, orang lain semua angkat tangan masuk ke syurga, kamu tak nak ni? Disuruh tak nak masuk neraka, semua orang angkat tangan, kamu masih tak angkat tangan, kenapa ya? Oh Ustaz, saya tak nak masuk syurga sebab saya kesian Allah buat neraka, tak ada orang nak masuk. Ini masalah besar ni. Sebab apa? Sebab ada kemungkinan anak ini tidak tahu tentang neraka ketika dia tahu tentang syurga. Sebab itu Allah bukan seperti kita manusia, yang tak baik pun dia jelaskan, yang baik pun dia jelaskan, syurga dan neraka. Jadi apa yang berkaitan dengan perbincangan kita pada petang ini adalah sebenarnya bersangkut paut dengan neraka. Ini adalah perjalanan yang akan berlaku di hari akhirat nanti, dan kebetulan ia berkaitan dengan perjuangan seorang Nabi yang menutup kisah para anbiya di dalam surah Hud. Kita masih lagi di dalam surah Hud, Siti. Ini adalah menara kawalan kita. Kita masih belum keluar daripada surah Hud, kerana kita nak membongkarkan suatu sebab Nabi beruban dengan surah ini. Jadi di dalam ayat 96 hingga 99, tuan-puan boleh merujuk sendiri. Apa yang akan saya kongsikan adalah beberapa pelajaran secara mudah untuk kita fahami. Dan kita sudah bincang panjang dalam segmen Ibrah ini dalam surah Hud. Kita masih ingat kisah perjuangan Nabi Nuh, kisah perjuangan Nabi Hud, kisah perjuangan Nabi Saleh, kisah perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Kemudian kita berakhir baru-baru ini dengan kisah perjuangan Nabi Syuaib.
Satu Nabi saja saya kira paling kurang kita ambil lebih kurang 2 segmen kan Siti? Jadi sekarang ia tidak berakhir dengan Nabi Syuaib. Surah Hud berakhir dengan cerita perjuangan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa yang datang kemudian selepas Nabi Syuaib alaihi salam. Dan cerita ini kisahkan dengan sangat ringkas kerana terlalu banyak cerita perjuangan Nabi Musa ini di dalam surah-surah di dalam Al-Quran. Yang uniknya, yang peliknya, yang menariknya, kata Syed Qutb rahimahullah, dia berkata, ayat yang kita akan dengar ini adalah ayat tentang perjuangan Nabi Musa dan ancaman besar yang beliau hadapi berdepan dengan Fir'aun. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bercerita tentang penentangan Fir'aun ini di dalam surah Hud, Allah tidak menyatakan secara detail cabaran yang dihadapi oleh Nabi Musa AS. Mari saya bacakan pada tuan-tuan dan puan ayat di dalam surah Hud tersebut. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Sesungguhnya kami telah memutuskan Musa, Nabi Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan mukjizat yang nyata. Kepada siapa Nabi Musa diutuskan? Ila Fir'aun wa mala'ih fa'atba'u amra Fir'aun wa ma amru Fir'auna birasyid. Tetapi maafkan saya, kami utuskan Musa ini kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpin di sekeliling Fir'aun. Maknanya menteri-menterinya, orang-orang yang mengelilinginya. Kata Buya Hamka, malak ini boleh kita nak mudah faham, rejim. Itu kata Buya Hamka. Sebab malak ini datang daripada perkataan malik, ataupun sesuatu yang memenuhi ataupun mengelilingi. So Fir'aun ni dia ada satu perangai, dia suka orang keliling dia. Ada orang selalu berada di keliling dia. Artinya baru ada sebab nak mengaku Tuhan, iaitu ada orang di sekelilingnya yang memuja, yang memuji, yang mengampu dan sewaktu dengannya. So ini maksud malak. Malak yang dinyatakan banyak kali di dalam Quran bila nama Fir'aun ini dikumandangkan. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ini mengikut Fir'aun. Walhasil yang keluar daripada Fir'aun ini tidaklah benar, jauh daripada kewarasan akal. Kemudian Allah menyambung lagi di dalam ayat ini. Ini kita punya poin perbincangan kita, di mana Allah berfirman, yaqdumu qaumahu. Fir'aun ini sentiasa memimpin, malak ini memimpin kaumnya. Yaqdumu ni artinya sentiasa berada di hadapan. Kalau nak berjalan tu, Fir'aun ni akan selalu duduk di depan sekali. Dia takkan biar ada orang lain berada di depan dia. Tetapi ayat ini bukan merujuk di dunia, merujuk keadaan di kiamat nanti. Yaqdumu qaumahu yawma qiyamah fa'uradahumun nar wa bi'sal wirdal mawrud. Fir'aun akan memimpin kaumnya menuju ke neraka jahanam. Wal'ayadu billahi min dhalik. Wa utbi'u yadihi la'natan wa yawmal qiyamah wa bi'sal rifdul marfud. Inilah seburuk-buruk lokasi di dalam neraka jahanam, di mana disitulah Fir'aun akan memasukkan one by one dan kaumnya, dan di akhirnya dia sendiri. Ini dia gambaran bagaimana Allah menunjukkan kesudahan Fir'aun di hari kiamat, di hari akhirat nanti. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, inilah yang mengagumkan Syed Qutb rahimahullah. Beliau berkata, pada waktu kita mengikuti banyak kisah-kisah masa lalu, ialah kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, kan Siti kita dah bincang. Tiba-tiba kali ini ketika nak berbicara tentang Fir'aun yang mengancam perjuangan Nabi Musa, tiba-tiba pandangan kita jadi terbalik betul. Sebab kali ini gambaran perjuangan datang, gambaran itu datang dalam bentuk masa depan yang akan berlaku di akhirat nanti. Padahal ini adalah cerita tentang Fir'aun yang telah berlalu di masa silam.
Tetapi apa yang digambarkan di dalam surah Hud adalah apa yang akan berlaku di masa akan datang, di mana Fir'aun akan memimpin kaumnya menuju ke neraka Jahannam. Tuan-tuan, inilah gambaran yang dinyatakan di dalam surah Hud mengenai Fir'aun. Baik, apa ibrahnya? Apa ibrah untuk kita bila Allah bercerita tentang kesudahan Fir'aun ini yang mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS? Ya, kita tahu di dalam Al-Quran ini banyak cerita mengenai Fir'aun yang menentang perjuangan Nabi Musa AS. Tetapi mari kita bertanya pada diri kita, ketika Al-Quran menyebut Fir'aun, Fir'aun ini Fir'aun mana sebenarnya yang berdepan dengan Nabi Musa AS? Kerana perkataan Fir'aun yang digunakan di dalam Al-Quran adalah suatu gelaran yang sebenarnya Faroh ataupun Fir'aun ini dia gelaran kepada pemimpin-pemimpin Mesir. Kalau kita belik sejarah Siti, dinasti Fir'aun ni hampir 3,000 tahun lebih lama, dan dia punya nama-nama Fir'aun ni hampir 300 lebih. Maka bila Allah kata Fir'aun di dalam Quran, Fir'aun mana ni yang akan dimasukkan ke dalam neraka, yang akan memimpin kaumnya satu persatu, dicampaknya ke dalam neraka, kemudian dialah yang terakhir, yang selalu bila nak berjalan dia naklah dia yang paling di depan, yang selalu ada orang yang mengelilingi dia dan mahu orang ini mengaku dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun mana ni? Al-Quran tidak menyatakan. Al-Quran hanya menyatakan waqala Fir'aun ataupun Fir'aun sahaja. Inilah perkara yang menarik perhatian kita, di mana ini cara Allah Subhanahu wa taala berbicara mengenai ibrah. Kerana ibrah ni dia bukan hanya ada kaitan dengan orang dulu, dia ada kaitan dengan kita. Maka seorang ulama berkata, namanya Syekh Sya'rawi, dia kata begini, Allah tidak memberitahu ya Fir'aun ini merujuk kepada Fir'aun yang namanya apa. Meskipun ada sejarawan kata Fir'aun yang berdepan dengan Nabi Musa ni dia ada nama dia sebenarnya, namanya Ramses II. Tetapi Quran tak mention pun dia Ramses II. Allah hanya menggunakan perkataan Fir'aun secara umum. Kerana Syekh Mutawalli Sya'rawi kata, bila Allah tidak menyatakan dengan terperinci nama Fir'aun ini, maka ini menunjukkan Fir'aun yang dimaksudkan di sini bukan hanya Fir'aun pada zaman Nabi Musa saja. Fir'aun ini adalah simbol kepada raja dan pemimpin yang mahu disembah di atas muka bumi. Maka bila kita anggap macam tu Siti, maka ia adalah ibrah yang universal. Setiap zaman akan ada saja pemimpin yang mahu disembah. Dan ingatlah kesudahan pemimpin-pemimpin yang mahu disembah di atas muka bumi, kerana kesudahannya akan berlaku seperti Fir'aun yang diceritakan dalam ayat tadi. Jadi ini antara sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyatakan pun Fir'aun yang dihadapi oleh Musa alaihissalam ini Fir'aun dari kategori mana. Seorang ulama juga pernah berkata, Maududi namanya, Syekh Maududi kata, ayat ini menunjukkan satu perkara akan berlaku di hari kiamat nanti Siti. Beliau ini, Maududi telah mengkaji, ada banyak hadis yang memberitahu di hari kiamat nanti manusia akan berhimpun mengikut pemimpin dia. Setiap pemimpin di dunia akan jadi pemimpin semula di akhirat nanti. Masya Allah. Siapa yang diberikan taklifan sebagai pemimpin kepada suatu komuniti, kepada suatu negeri, kepada suatu negara, dia akan menjadi pemimpin sekali lagi di hari kiamat nanti. Dia akan diberikan panji dan akan ada orang datang kepadanya. Maka Fir'aun, dia akan ada panjinya, dan yang akan mengelilinginya sekali lagi adalah malaknya tadi dan kaumnya tadi. Dan mereka ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan follow je apa yang Fir'aun suruh, termasuk masuk ke neraka Jahannam. Sebab di dunia dulu pun mereka sudah, saya boleh katakan dalam bahasa Al-Quran, wama amru Fir'aun birasyid, dalam bahasa kita ni bodoh lah. Maknanya apa yang keluar daripada mulut Fir'aun ini tidak ada perkara yang logik pun pada akal. Fir'aun suruh bunuh-bunuhlah, padahal perkara itu sangat bertentangan dengan naluri manusia dan logik akal. Untuk apa dibunuh kalau tak ada salah? Tapi mereka just follow je. Inilah
yang akan berlaku sekali lagi di hari kiamat, di mana bila Firaun kata masuk ke tempat ni, tempat tu neraka lah tu. Diorang masuk je. Adegan kebodohan ini akan berlaku sekali lagi di hari kiamat, yang di akhirnya Allah gambarkan dalam banyak ayat. Bila dah rasa keperetan api neraka itu, wa qala alladhina istud'ifu, yang miskin, yang menjadi pengikut Firaun ini mula meminta bantuan daripada Al-Malak ini untuk meringankan azab mereka. Tetapi jawapan Al-Malak adalah, kunna fiha, kita ni dah sama-sama duduk dalam neraka, maka tak ada guna nak minta bantuan kepada kami. Siapa suruh follow kami je duduk. Jadi ini antara dialog yang ada dirakamkan di dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 19. Jadi sidang pendengar, saya nak sebutkan apa yang Maulana kata. Apabila kita menjadi pemimpin di dunia, kita juga akan menjadi pemimpin di akhirat. Soalnya sekarang, adakah kita pemimpin baik atau pemimpin yang seperti Firaun? Tanya diri kita pada hari ini di dunia. Kalau diminta kepada kita tulis nama pemimpin yang kita kagumi di atas muka bumi ini, siapa nama pemimpin itu? Adakah ada Rasulullah SAW sebagai carta nombor 1 kita akan tulis? Kalau itulah tulisan kita, itulah penghayatan di hati kita, Siti, beruntunglah kita akan berkumpul di bawah panji Nabi SAW. Tetapi kalau ada pemimpin lain dalam hidup kita yang kita kagumi, yang kita follow je walaupun pemimpin itu melakukan kezaliman, maka hati-hati, kita akan berkumpul dengannya di hari kiamat nanti dan bukan di bawah panji Nabi SAW. Ini yang dikatakan oleh Imam Budi rahimahullah. Dan yang terakhir, ya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kita boleh pelajari daripada ayat ini menunjukkan kepada kita satu perkara di mana Allah memberitahu bukan sekadar kesudahan yang akan berlaku kepada Firaun di hari kiamat, bahkan sebelum kiamat terjadi pun mereka ni akan dilaknat. Wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyamah. Mereka bukan sekadar akan dikutuk oleh pengikut mereka sendiri di akhirat nanti, mereka juga akan dikutuk oleh semua manusia dari saat mereka mati dahulu sampailah ke saat ini, sampailah ke hari kiamat, sampailah sehingga di hari akhirat nanti. Kita tengok jasad Firaun memang kekal sampai sekarang, ya. Jasad Ramses maupun jasad-jasad Faraun yang baru ditemui di dalam piramid. Mereka tak tahulah dulu ada teknologi untuk menyebabkan mereka ni boleh diawetkan, Siti. Rambut mereka masih ada, kuku mereka masih ada, gigi mereka masih ada, daging melekat lagi pada otot. Teknologi apa mereka guna, wallahu alam, orang kaji benda ni. Tetapi bila ditemui jasad-jasad mereka ini, kebanyakan penemuan ini yang berlaku pada abad ke-19, jasad-jasad Firaun ini ditemui bersama dengan mereka, pengikut-pengikut mereka. Maknanya bila pengikut ni mati, mereka dikebumikan dekat dengan jasad orang ni, jasad Firaun ni. Dan bersama dengan Firaun ini juga harta benda mereka ditanam sekali. Inilah satu pelajaran besar bagaimana manusia yang cuba mengaku Tuhan, sampai kalau boleh lepas mati pun mereka mahu dianggap Tuhan, maka layaklah orang macam ni menerima azab yang begitu dahsyat daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah surah Hud berakhir dengan cerita Firaun. Ya, sebenarnya cerita Firaun yang detail, cumanya dinyatakan di dalam babak terakhir ini Nabi Musa alaihissalam sebagai penutup kisah para anbiya di dalam surah Hud. Wallahu alam, Siti. Okey, baik, mungkin minggu depan kita akan pergi dengan lebih lanjut, lebih dalam lagi tentang kisah Nabi Musa. InsyaAllah, Siti. Kita akan lihat seketika, ya, para pendengar. Kembali selepas ini, saya akan buka talian 0362051500. Saya akan suka saya masuk alias bersihkan nanti panggilan anda di talian. Okey, ataupun like kami di Facebook ikim.fm. Dan cara ketiga, SMS, typekan ikim, jarakkan soalan anda dan hantarkan ke 39111.
Kalau kita break emergency, mana tekan dulu, keras ke break tekan dulu. Bila kendaraan polis sintetik, jangan tukar kepada segmen sintetik atau mineral. Ini akan berbahaya menyebabkan kecelakaan. Bila dalam hujan, hard compound berbeza dengan fill dengan soft compound. Bila dalam dekat, yang paling best sekali untuk pilih tayar dipanggilkan dual purpose tayar. Nak tahu lebih lagi tentang automotif? Jom ikuti segmen MTech bersama Engineer Muhammad bin Dalib setiap Isnin bermula jam 3.15 petang. MTech, dunia automotif anda. Okey, kembali kita saat ini. Baik, saya ada soalan Ustaz ya. Kalau kita ataupun saya lah yang membaca tafsir Al-Quran itu, ada ketikanya Allah membahasakan dirinya sebagai aku. Ada ketika Allah membahasakan dirinya sebagai kami. Kalau kita tak faham dengan jelas, takut-takut nanti kata Allah kan satu. Dalam sebut kami tu menggambarkan macam banyak ke Allah tu kan. Jadi mungkin sedikit pencerahan di situ Ustaz. Tidaklah sama sekali ia menunjukkan kami itu pada kuantiti. Kami itu menunjukkan pada kualiti sebenarnya, iaitulah kadang-kadang Allah membahasakan dirinya sebagai ana rabbukum, menggunakan bahasa saya. Ia bergantung kepada siapa yang sedang Allah hadapkan ataupun khitabkan arahannya itu. Tetapi kebiasaannya, kalau berdasarkan pengamatan saya, bila mahu ditimpakan sesuatu azab kepada sesuatu kaum, maka pada waktu ini ayat-ayat Al-Quran yang membahasakan dengan bahasa Allah akan menggunakan perkataan kami. Kami di sini merujuk ataupun menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dengan bantuan tentera-tentera Allah, seperti angin dalam cerita Nabi Hud, seperti bumi dalam cerita Nabi Saleh, seperti dipanggil volcano ataupun gunung berapi, ini pun tentera Allah dalam cerita Nabi Lut, seperti air dalam cerita Nabi Nuh, seperti banyak ya cerita-cerita yang menggambarkan azab ataupun katastrofi, suatu perbuatan yang memerlukan suatu kejadian sangat besar. Allah akan menggunakan perkataan nahnu kerana ia membabitkan suatu jumlah yang besar dari kalangan tentera Allah. Maka dalam bahasa mudahnya, Allah membahasakan dirinya dengan bahasa kami. Kami itu menunjukkan kepada banyak pihak menjadi tentera Allah dalam melaksanakan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Itu dah Siti serba sedikit. Okey, dapat jawapan Ustaz tu. Saya pun macam pernah dengar sebelum ni. Mungkin pendengar yang mungkin tak dapat sedikit pencerahan tu dapat pencerahan. Okey, Jana Ahmad tanya. Okey, kisah Nabi Musa AS adalah yang paling banyak sekali diceritakan dalam Al-Quran. Kisah Nabi Khidir ada Ya, betul. Haman, Qarun, Fir'aun dan segala macam kisah dalam Al-Quran itu. Bani Israel yang tak pernah bersyukur pun turut dimuatkan. Okey. Dan ini ingatan sebenarnya daripada Allah Ta'ala supaya kita ni sentiasa beringat dengan nikmat Allah yang pelbagai itu. Soalannya, apakah hikmahnya Ustaz Syahri? Adakah ia juga gambaran kepada keadaan semasa? Sememangnya ia memang menggambarkan cabaran terbesar umat Islam pada akhir zaman ini adalah datangnya juga daripada Bani Israel, iaitu cucu cicit Bani Israel yang wujud sampai sekarang, yang mana mereka ini mahu memperjuangkan tegaknya sebuah negara Yahudi secara tanpa peri kemanusiaan, meskipun ditentang diri orang-orang ortodoks mereka sendiri, Yahudi ortodoks, yang saya suka namakan Yahudi Sahyuniyah, Yahudi Zionism ini. Baik, saya suka dengan pandangan yang bertanya tadi, dan saya mahu katakan kita boleh ungkapkan selamat berpisah dengan surah Hud, tetapi selamat datang cerita Nabi Musa AS. Ini hanyalah introductory sahaja, introduction. InsyaAllah mulai pada hari ini sampailah beberapa segmen akan datang, kita akan berbicara tentang perjuangan Nabi Musa di dalam Al-Quran dari saat beliau lahir sehinggalah saat beliau dimenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas Fir'aun di Laut Merah. Ya, jadi saya berharap kita dapat melihat isu ini bukan isu cerita Nabi Musa zaman dahulu, tetapi saya akan buktikan berdasarkan pandangan para alim ulama
kita nak tahu cerita Nabi Musa ini kerana ia bukan cerita orang dulu, ia adalah cerita tentang cabaran yang kita hadapi pada hari ini. Sebab itu Syekh Sya'rawi kata antara sebab cerita Bani Israel ini mendominasi Al-Quran kerana itulah cerita tentang manusia yang paling degil pernah wujud di zaman manusia, yang pernah dihadapkan kepada Nabi, dan kebetulan Nabi pada waktu mereka ini adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi selamat datang, kita akan pergi satu persatu insya-Allah. Okey, kita akan memanggil Ustaz Syahri. Saya Di talian kita ada Cik Muhammad dari Gombak. Silakan. Soalan pertama saya, patutkah ulama ni sebagai pewaris Nabi menyertai kepimpinan dalam negara lah? Yang kedua soalan saya, adakah kitab-kitab Rasul-Rasul dan Nabi lain ni dia termasuk dalam mukjizat ataupun tidak? Itu saja, sekian, terima kasih. Sama-sama Ustaz Syahri. soalan yang kedua tadi bagaimana ya? Saya ulas dahulu soalan pertama. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Ini jelas dalam surah Hud ya, yang kita akan kupas sedikit pada minggu hadapan, iaitu rumusan, conclusion daripada Allah Ta'ala sendiri daripada terlalu banyaknya kisah-kisah Nabi, iaitulah kalau kita ini diamanahkan Allah dengan ilmu yang tinggi, dengan anugerah keilmuan yang tinggi, maka kita tidak boleh cenderung kepada kezaliman yang dilakukan kepada manusia sama sekali. Sebab itu menjadi akhlak para ulama pada zaman kerajaan Osmaniyah, ya, mereka jarang mengucuk tangan sultan mereka. Bahkan ulama ini tidak mahu mereka diposisikan dengan apa-apa jawatan. Cukuplah mereka ini diberikan peranan besar untuk menasihat sultan. Dan inilah dan saya juga ada membaca antara tradisi kerajaan Osmaniyah pada zaman kegemilangan mereka adalah hari Jumaat rakyat akan menyambut kedatangan sultan ke masjid-masjid mereka dengan tradisi dinamakan salam lik. Salam lik ni apa dia, Siti? Apa dia? Salam lik ni adalah rakyat akan berkata dalam bahasa Melayunya adalah, ingatlah Allah wahai sultan, kerana kamu adalah hamba Allah yang paling berat amanahnya. Ini bukan ucapan penghinaan, tetapi ucapan untuk memperingatkan sultan yang turun ke masjid pada waktu itu tentang besarnya amanahnya kepada rakyat. Jadi di sinilah saya kira kedua-dua belah pihak mesti memainkan peranan. Ulama mesti terus menegur sesiapa sahaja di sekeliling mereka, daripada penguasa sampailah kepada rakyat, tanpa ada bias dan prejudis. Dan di pihak pemimpin pula mestilah mempelajari daripada kehebatan pemimpin-pemimpin terdahulu, di mana mereka tidak lihat siapa yang berkata, mereka lihat apa yang dikata. Mana yang baik maka mestilah kita ambil sebagai peringatan untuk kita. Wallahu a'lam. Saya yang kedua dari Cik Muhammad tadi, ya, daripada Cik Muhammad dia bertanya, adakah kitab-kitab yang ulama sekarang gunakan ini sama macam kitab para nabi dulu yang diturunkan melalui wahyu tu? Kitab yang diturunkan melalui wahyu pastinya tidak sama dengan kitab yang ditulis oleh para ulama sekarang. Kerana bezanya wahyu dan apa yang bukan wahyu. Ya, Taurat dan Injil dan Zabur adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Quran. Cabarannya sekarang sudah tidak ada itu. Dia sudah corrupted, dia sudah ditukar dan dialih dan diedit oleh pendeta-pendeta ya, Rabbai Yahudi pada zaman dahulu Alkitab. Apa yang dikarang oleh para ulama sekarang, ya, maupun para ulama salafus salih yang terdahulu, saya percaya kita mesti anggap ini adalah pandangan tafsiran mereka berdasarkan upaya mereka dalam menuntut dan mengkaji Al-Quran itu sendiri. Sebab itu untuk kita mengatakan seseorang ni mufassir, dia ada syarat dia. Dia tidak boleh sewenang-wenangnya kita kata orang ni boleh kita ambil tafsirnya. Dia tidak boleh sewenang-wenangnya. Jadi kita kena kenal siapa mufassir yang boleh kita terima dan siapa mufassir yang kita kena berhati-hati. Sebagai contoh, saya tadi pun daripada pesta buku tadi, ada beberapa penulis sejarah Nabi yang saya kenal. Tetapi saya belajar daripada guru-guru saya, ada penulis-penulis sejarah yang kita kena berhati-hati. Kerana mereka melihat Nabi, meskipun mereka orang Muslim, tapi mereka melihat Nabi sama dengan orientalis melihat Nabi. Jadi kita kena berhati-hati dan sentiasa bertanya pada para ulama mana yang betul, mana yang sepatutnya kami jauhi.
Saya patutlah kadang-kadang kalau saya tengok satu isu, pergi masjid A lain penerangan ustaz tu, pergi masjid B lain penerangan ustaz tu, sebab ilmu yang berbeza-beza. Betul Siti. Saya. Okey, baik, kita ada Cik Ravi dari Segambut. Silakan Cik Ravi. Okey, soalan ni kalau mana Quran ni macam simbolik pula. Sebab dalam Toha, ayat Toha pun dia mengatakan ayat kalau saya Quran kata mengaku diri Tuhan, mengaku diri Tuhan. So saya minta penjelasan daripada Ustaz lah. Baik, soalan yang baik daripada yang bertanya. Fir'aun yang dinyatakan di dalam Al-Quran sememangnya merujuk kepada Fir'aun Dzil Autad. Ya, Fir'aun yang mempunyai menara-menara yang tinggi, membina menara-menara yang tinggi, dan ada banyak sifat-sifat Fir'aun yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Contohnya di dalam ayat lain Allah menggambarkan, untuk kita kenal Fir'aun ini Fir'aun daripada generasi mana. Digambarkan di dalam ayat Al-Quran ada binaan-binaan tiang-tiang Fir'aun ini yang sudah dimusnahkan. Jadi kalau kita nak mencari Fir'aun mana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ini, kita boleh cari zaman Fir'aun mana daripada 300 orang tu yang paling banyak membina tiang-tiang di seluruh Mesir, dan mana yang banyak dimusnahkan. Pada zaman mana yang tiang-tiang itu banyak berlaku kemusnahan. Ini antara signal kalau kita mahu mencari Fir'aun ini siapa orangnya. Tetapi al-ibratu bi'umumil lafzi laisa bi khususis sabab. Kaedah kita pegang bila kita membaca Al-Quran adalah kita kena ambil ibrah itu bukan hanya kepada individu itu, tetapi mesej kepada kita yang hidup pada hari ini, supaya kita tidak anggap Fir'aun itu cerita pemimpin di zaman dahulu. Sebab itu para ulama mengatakan Fir'aun ini akan ada setiap zaman. Sebab itu Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan satu hadis sahih daripada Nabi. Nabi mengatakan Abu Jahal ini Fir'aun li hadhil ummah. Padahal Abu Jahal tidak pernah membunuh anak-anak Bani Israel. Bahkan Abu Jahal tak pernah bunuh pun anak-anak lelaki Quraisy. Bahkan Abu Jahal tak pernah pun pergi ke Mesir. Jadi apa maksud Fir'aun yang dinyatakan oleh Nabi SAW ini? Jadi nampak sangat Fir'aun yang digunakan oleh Nabi ini merujuk kepada pemimpin yang mahu disembah di atas muka bumi. Ini kaedah kita bila berkomunikasi dengan ayat Quran. Saya tidak katakan simbol, tetapi saya katakan ia adalah petunjuk kepada banyak situasi sesuatu yang kezaliman berlaku, penzalim melakukan sesuatu, maka tendensinya itu untuk menjadi seperti Fir'aun boleh jadi sebagaimana dirakamkan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Okey, berikutnya Cik Mat dari Rawang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya, ada orang yang pergi ke Laut Mati itu dapat lumpur, dia ambil lumpur tu bau macam bau mayat. Adakah itu menggambarkan bahawa satu kaum yang diperterbalik oleh Allah tu nak dibuktikan? Laut Mati ni kita dah bincang dalam cerita Nabi Lut, tuan ni yang bertanya, dan pada pandangan saya tak perlulah untuk kita mengambil apa-apa saja daripada sana. Cukuplah kalau kita lalu di sana, kita tundukkan kepala kita sebagaimana akhlak para sahabat Nabi SAW, kerana ia adalah lokasi yang kita memanglah tidak ada hadis sahih mengatakan Laut Mati itulah lokasi Nabi Lut, kaum Nabi Lut diterbalikkan. Tetapi berdasarkan penemuan sarjana berjadi di situ, maka kita mengambil sikap warak. Warak ni maknanya benda tak ada jelas daripada hadis. Tetapi sebagai seorang yang warak, kita berhati-hati supaya elakkan daripada terlalu lama di lokasi itu, dan apatah lagi kita membawa pulang sesuatu daripada sana. Kerana boleh jadi, ialah macam tadi tuan katakan, yang bertanya dia katakan lumpur yang ada bau mayat. Semua ni adalah sesuatu yang tidak ada bukti membenarkan. Adakah benar itu mayat? Adakah benar ia boleh merawat penyakit? Wallahualam. Bagi saya kita ambil pendekatan warak, kerana ada banyak tempat lain lagi yang patut kita pergi untuk kita mengambil pelajaran dalam kehidupan kita, insyaAllah. Saya kadang-kadang orang pergi Laut Mati tu siap mandi lumpur katanya nak ambil apa, hasad mineral yang tinggi di sana.
Nak mandi tu boleh lah mandi kan, nak tapi mandi ni hati-hati tu kan ada. Ya. Tak perlulah nak di publish pada orang dan nak promote pada orang. Tak perlulah saya kira. Okay, banyak lagi perkara lain yang perlu difokuskan dalam Yes. kehidupan ini. Mungkin soalan terakhir sempat saya raikan. Okay, antaranya Dayang Suzana. Terima kasih Dayang. Kalau kita lihat Nabi Musa pada awal dakwah baginda agak takut-takut dan bimbang mengenai ancaman yang akan dihadapinya dalam menyampaikan kebenaran. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberi jaminan kepada Nabi Musa alaihissalam. Agaknya Ustaz, boleh berikan tak jawapan bagaimana kita mahu mengambil ibrah ataupun pengajaran, nak kita suntikkan kekuatan dalam diri dalam menyampaikan kebenaran dan juga mendapat jaminan daripada Allah Ta'ala. Sebab kalau Nabi tu memang confirm lah dengan maksumnya, dengan ada mukjizatnya. Macam kita manusia biasa ni, macam mana tu Ustaz? Kalau kita mahu bertanya mengenai Dayang Suzana ni selalu call Masya Allah, selalu berhubung dengan kita. Kalau ada kaitan dengan cerita Nabi Musa yang mula-mula agak tidak berani sehinggalah Allah sanashuddu adudaka bi akhika, sehinggalah Allah menguatkannya dengan Nabi Harun, maka insya-Allah saya akan kupas ini pada masa-masa yang mendatang, apa yang kita boleh pelajari secara detail. Tapi secara umumnya tidak ada yang boleh memotivasikan kita untuk menjadi sekuat dan sekental Musa alaihissalam, ataupun dalam bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Sayyidina Umar yang dinampakkan Nabi sebagai seperti Nabi Musa. Kekentalan dan keberanian mereka, kecuali kita mesti meyakini pada kebenaran apa yang akan berlaku di akhirat nanti. Itu sahajalah yang saya kira ia akan menyebabkan seseorang ini berani, iaitu keyakinannya pada hari pembalasan. Sebagai contoh, kita nak ke hadapan, tiba-tiba ada orang kritik, ada orang balik botol ke kan, ada orang menunjukkan riak wajah tidak suka. Orang yang sangat yakin dengan apa yang dilafaz dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, orang macam ni dia akan tenang, kerana anda boleh buat apa saja pada saya, termasuk menolak apa yang saya mahu sampaikan, tetapi saya sudah menyampaikan. Saya dapat pahala di sisi Tuhan, akhirat nanti saya akan tuai pahala itu. Anda yang menolak, anda hadaplah Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang telah anda lakukan di atas muka bumi ini. Maka pegang betul-betul pada Maliki Yaumiddin yang kita selalu lafaz dalam salat, kerana bagi saya, orang yang yakin dengan balasan yang dia akan terima yang bukan akan berlaku di dunia, tapi di akhirat nanti baru dia akan petik buah, orang ini akan sentiasa berada di dalam keadaan tenang, insya-Allah. Baik. Wallahualam. Okey, mungkin sedikit kesimpulan apa yang kita bincangkan hari ini, Ustaz Syahri. Sebagai kesimpulan, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, di dalam surah Hud Allah menggambarkan dengan sangat detail kesudahan Firaun di dalam neraka. Soalnya adalah bagaimana kita tidak ada pilihan. Kalau kita rasa kita tidak layak untuk ke syurga, ialah kita rasa kita ni kejap-kejap balik semula pada dosa. Kadang-kadang kita tertinggal solat subuh contohnya pada waktunya. Tapi tanya balik soalan, apa pilihan yang kita ada di akhirat nanti? Kita tak ada tempat ketiga untuk kita lari. Kita hanya ada syurga sahaja tempat menyelamatkan diri. Tak ada tempat lain menanti selain pada syurga kecuali neraka. Sebab itu Allah Ta'ala detailkan sedetail-detailnya tentang neraka, supaya kalian kalau tak rasa diri ni layak masuk syurga, jangan duk fikir nak pergi ke neraka untuk larikan diri. Sebab neraka bukan tempat yang mampu kalian tanggung azabnya itu. Maka inilah kehebatan Al-Quran bila membentangkan wawasan manusia. Dalam kes Fir'aun pun Allah kaitkan dengan wawasan seorang Muslim, iaitu jauhilah kamu dan keluarga kamu daripada neraka. Wal'iyadu billahi min dhalik, insyaAllah. Saya baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu pengajaran melalui perbincangan kita pada hari ini. Dan ulangan untuk Seminar Ibrah boleh anda dengarkan pada pagi esok jam 3.15 pagi. Terima kasih Ustaz Syahri. Sama-sama Siti, insyaAllah. Dan sama minggu depan tentang kisah Nabi Musa AS. Amin, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz.